Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil kitab, billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakal hadis Allah azza wa jalla wa ahsan al khair hadi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bersua lagi dan bersama pada pagi ini tunaikan solat fardu subuh berjamaah belakang imam pada takbiratul ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk kita dua pembebasan. Pembebasan pertama adalah pembebasan daripada segala dosa, dan pembebasan yang kedua iaitu bebas daripada azab bagi seorang sifat yang memiliki munafik. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang berwudu dan keluar kaki, berjalan kaki menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardu di belakang imam pada takbiratul ula, maka didoakan kepada Allah kita agar dibebaskan dua daripada azab. Itu azab yang pertama disebabkan dosa-dosa kita, azab yang kedua disebabkan kerana sifat-sifat yang fasik. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita bimbingan yang berterusan, sentiasa berada dalam perlindungan Allah, dan diberikan kepada kita kesihatan yang berterusan insya-Allah. Kita berdoa juga kepada Allah, moga-moga kita sentiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam urusan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, menghidupkan majlis-majlis ilmu dan sentiasa memelihara ketaatan untuk menunaikan solat ataupun menunaikan kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur. Tadi imam dah sebut tadi dalam rakaat pertama, segala-galanya ia adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hanyalah orang yang berfikir sahaja akan berfikir sahaja orang yang akan sentiasa mengutamakan keredaan Allah, mengharapkan dan juga meletakkan keutamaan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita sambung perbincangan kita daripada kitab Fiqh Manhaji Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi dalam bab al-ilmu faraid. Yang ini kita masuk pada perbincangan pada halaman 1007, tajuk penghalang pusaka. Siapa yang jadi penghalang pusaka? Dia tajuk bila dengar penghalang ni, bila pusaka ni kena dengar betul-betul, bukan penghalang pusaka. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan tidak memahami sesuatu, kita letakkan dengan sudut pandang yang begitu jauh ataupun negatif. Baik. Berdasarkan kitab, penulis kitab menyatakan bahawa penghalang pusaka, bila sebut penghalang pusaka, penghalang kepada pewarisan, mewarisi, ada 4. Secara asasnya ada 3, tetapi dibincangkan oleh para ulama dengan 4 kategori. Tapi kita masukkan dulu kategori yang pertama sebagai penghalang ataupun disebut sebagai al-mana', al-mana' ataupun mamnu', kan?
Daripada segi istilah bermaksud suatu yang kewujudannya mewajibkan ketiadaan sesuatu yang lain. Tetapi ketiadaannya tidak menghalang kewujudan atau ketiadaan sesuatu yang lain. Contoh yang pertama dibawakan kepada kita, kategori penghalang itu semua bentuk perhambaan. Ini poin yang pertama ni sebagai satu maklumat ilmiah untuk kita ketahui bahawa Islam tidak mengiktiraf segala bentuk penghambaan. Tetapi apa yang pernah berlaku dalam kehidupan pada masa yang lalu, dia tidak mustahil jika ada pada masa kini. Kan? Segala bentuk perhambaan ia adalah merupakan satu kelemahan hukmi yang wujud pada seseorang kerana kekufuran. Kita tak boleh menjadikan seseorang orang lain tidak tertebus dengan sebab apa jua yang dia telah berurusan dengan seseorang. Contoh orang yang berhutang. Dia berhutang, dia berdepan dengan masalah pembayaran balik ataupun pemulangan semula hutangnya. Lalu dia ditebus dengan bekerja sebagai seorang hamba sehinggalah tertebus hutangnya. Maka kategori perbuatan ini disebut sebagai perbuatan secara hukminya adalah perbuatan kufur. Kerana apa? Kerana kita telah bertindak zalim kepada manusia. Hak manusia untuk merasai keinsanan, merasai hak keinsanan. Jadi kita tak boleh, kita dah willing bagi dia hutang, sepatutnya kita berada pada situasi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi kerana dengan sebab hawa nafsu kita tidak memberikan kepadanya kelapangan ataupun keanjalan. Orang Jawa kata flexibility. Kan? Tidak memberikan padanya keanjalan agar dia dapat menyelesaikan hutang piutang dia. Bahkan kita ragu-ragu untuk menyambut tawaran Allah menerima mahligai di dalam syurga saat kita melunasi ataupun menghalalkan baki hutang. Jadi itu perlukan pengorbanan yang tinggi kalau kita nak halalkan baki hutang orang. Selalunya kalau orang yang berhutang dia mati, selalunya kita halalkanlah. Tapi tengoklah jumlah baki hutang. Kalau jumlah baki hutang tu 10,000 lagi, mau demam juga nak halang. Kan? Lepas tu tengok dia orang yang memang berhutang tu, macam mana kedudukan dia. Wallahualam. Baik. Jadi apa jua yang masuk kepada kategori perhambaan itu, maka pertama, dimensi pertama, zaman dulu ia telah pun dimansuhkan kerana ada unsur-unsur kekufuran di antara elemen seorang yang memiliki hamba dan menyebabkan seorang itu jadi hamba. Baik, jika hari ini berlaku, maka ia telah jelas melanggar sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dimansuh, apa yang telah dibatalkan oleh agama itu sendiri, kita mewujudkannya atas dasar hawa nafsu. Dan kedudukan seorang yang menjadi hamba menyebabkan dia tidak berhak ke atas pewarisan. Itu dia. Dan juga dia tidak berhak untuk tidak berhak untuk menerima apa sahaja baki daripada harta tuannya. Itu dari sudut definisi perhambaan. Dia terhalang kerana dia jadi hamba. Tapi kalau dia jadi hamba pada zaman sekarang, maka itu satu bentuk kekufuran. Tapi ada perbincangan kalau seorang hamba tu wujud juga, boleh tak tuan dia tulis wasiat dalam wasiat nak bagi 1/3? Kita dah bincang bab wasiat ni. Maknanya kalau ikut dari perbincangan para ulama salaf, maka hamba ni perlu dimerdekakan terlebih dahulu. Maka dia masuk dalam kategori orang yang layak untuk menerima bahagian pusaka tersebut, termasuk wasiat 1/3 ataupun kurang daripadanya. Ataupun yang paling mudah sekali, kalau memang kita ada orang seperti itu nak bagilah hibah kan. Itu dia. Baik. Yang kedua, kategori kedua, orang yang membunuh ataupun kategori daripada sebab pembunuhan.
Baik, yang ni kita kena teliti dulu. Sebab banyak kes bunuh. Sengaja ataupun tak sengaja. Contoh macam kita ambil kajian kes, bukan kita nak panaskan keadaan. Contoh macam pemandu van sekolah yang tidak berdaftar, tidak permit. Kita tak merujuk kes yang berlaku. Kita ambil contoh kajian kes. Dia tak berdaftar, permit tak ada, tidak mengikut lunas undang-undang. Dengan jelas dia cuai, tidak mengikut SOP yang digaris pandukan. Kena pula dia gopoh, dan juga bertindak gopoh. Kita ambil sebagai kajian kes. Patut bila dah kena macam tu, dia jangan usik budak tu. Patut dia telefon ambulan. Tapi dia usik budak tu, dia paksa budak tu bangun, sedangkan dia tak boleh nak bangun dah, budak tu tak sedar. Dalam situasi macam tu ada bukti. Bukti tu zaman sekarang tu dikira sebagai bukti yang sikah, bukti yang jelas. Okey, baik. Adakah dia dikira sebagai pembunuh? Nanti dulu. Yang boleh kira ni hakim. Kita terus jatuh hukum meninggal. Hakim akan teliti dengan hujah-hujah dan juga bukti-bukti. Tapi sekiranya ia dikategorikan sebagai kejadian cuai, sekiranya cuai, adakah dia masuk dalam kategori bunuh, menyebabkan kematian? Jika sedemikian rupa, ingat dia termasuk daripada kategori yang barangkali terjejas, kedudukannya terjejas untuk mewarisi harta pusaka. Itu dia. Dan yang tu kita mula tu fikir. Sebab tu hidup kita ni kena berhati-hati. Saya tak kata dia tak boleh. Barangkali dia berada pada situasi, tengok berdasarkan apa penghakiman ke atas dia. Kan? Dan bagaimana penghakiman itu dijatuhkan padanya. Sebab tu kita ni jangan cuai. Jangan biar kita dalam keadaan cuai. Dan jangan gopoh dalam melakukan sesuatu. Kita mohon pada Allah agar kita ni dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala daripada kecuaian. Sebab tu kita ni diminta untuk sentiasa mengingati Allah. Dan cara mengingati Allah, sebaik-baik cara mengingati Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Apabila seorang yang membaca Al-Quran, dah tentu orang yang sentiasa berdoa. Dan orang yang sentiasa berdoa, orang yang sentiasa minta pertolongan pada Allah adalah orang yang memiliki 5 kategori. Orang yang memiliki 5 ciri. Ciri yang pertama, as-sabirun. Orang yang sabar dalam tindakan, perbuatan, kerja, berfikir, berkata-kata. As-sabirun wasadikin, orang yang benar, sentiasa memelihara kebenaran, berkata benar dan bercakap di atas dasar-dasar kebenaran, menyampaikan kebenaran dan menyatakan apa yang benar sahaja. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga Allah Ta'ala kata wal qanitin, orang yang taat. Orang yang taat. Orang yang taat pada perintah Allah. Orang yang taat pada perintah yang Allah Ta'ala tentukan dalam Al-Quran. Apa sahaja termasuk hukum faraid. Kejap lagi kita buat satu kajian kes. Baru lagi, fresh lagi ni. Asabah fardu hilang daripada senarai. Kan? Disebabkan kerana dengan masalah penghalang. Bila saya tanya macam mana dia boleh kata asabah fardu ini penghalang, dia sebut penghalang tu. Sebab tu kita kena beza penghalang dengan asabah. Asabah yang terhalang, dia berbeza. Penghalang kita tak boleh rangkum sekali dengan asabah. Ni ada orang dia saya rasa dia keliru. Penghalang, tajuk penghalang di bawah tu asabah. Penghalang ni dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i letak 3. Dalam Nazam Ar-Rahabiyah, rujukan imam-imam mazhab,
dalam ilmu faraid ni ada 4. Tapi ulama Syafi'i dia advance, dia kecilkan skop, dia malah panjang sangat. Ulasan dia dijadikan 4. Nah. Baik. Jadi kita kena beza kat sini. Asabah dia bukan penghalang. Walaupun kita duk bicara sebelum ni, kita nampakkan supaya kita ni jangan gelojoh. Tidak bermakna ia penghalang. Tapi dia boleh jatuh sebagai orang yang terhalang. Sakit kepala. Sabar. Mahjub bukan maksud penghalang. Dia terhalang. Sebab tu saya suka guna kalimah dalam Bani Melayu. Dia kata waris menunggu. Waris menunggu. Waris menunggu ni tidak merujuk dia waris menuntut. Kan? Ashabul fardu waris menuntut. Asabah waris menunggu. Waris menunggu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi dia berhak, boleh jadi dia tidak berhak. So kena tengok situasi dan kena tengok kes, tengok jalur ashabul fardu tu bagaimana. Jadi jangan borong semua. Oh, saya dengar ada ustaz mengajar kata asabah ni penghalang. Cantik, dia salahkan ustaz pula dah. Kan? Kena duduk dalam kuliah. Kena dengar betul-betul. Penghalang tu apa dia? Ni dia bab penghalang. Kan? Penghalang yang pertama tadi, hamba. Tapi hamba ni kita dah disqualified lah KIV dah, sebab dah tak ada dah zaman ni. Tapi kalau wujud, maka dia perlu dibincang dari sudut keinsanan pada zaman ni. Kerana masalah perhambaan ni dah habis. Dah tak ada dah. Okey, baik. Yang kedua, iaitu masalah bunuh. Sehingga kita ambil kajian kes macam tadi. Sebab tu kita nak kaitkan bila masuk dalam kategori penghalang ni tadi, bunuh tu satu konotasa yang merujuk kepada penghakiman. Jadi kita nak tahu bunuh tadi adalah perbuatan. Siapa yang menjadi penghalang? Pembunuh. Yang melakukan pembunuhan. Pembunuh. Apa yang menjadikannya penghalang? Dia tu penghalang kepada mewarisi pusaka. Mewarisi pusaka. Pusaka siapa? Pusaka orang, pusaka daripada jalur ashabul fardu dia. Kan? Kita tengok dulu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa liqatil syai'un. Pembunuh tidak layak terima apa-apa daripada harta peninggalan pusaka. Daripada harta peninggalan. Bila sebut harta pusaka, makna baki setelah tolak hutang. Jadi ada baki tu, dia nak terima. Tiba-tiba dia telah dikenal pasti sebagai orang yang dijatuhkan hukuman dalam penghakiman bunuh. Sebagai pembunuh. Kan? Sebagai pembunuh, barulah dia tu tak layak untuk menerima pusaka. Tapi dalam kes bunuh, dia dihakimi sebagai orang yang tersalah bunuh. Dia dihukum kerana apa? Kerana perbuatan bunuh tanpa niat. Ini satu persoalan yang dibincangkan kembali oleh ulama mutaakhir. Dia disahkan oleh pihak mahkamah. Dia bukan nak bunuh, tapi dia membela diri. Contoh, seorang wanita, rumahnya dicerobohi. Lalu penceroboh tadi memang ada ciri-ciri ceroboh masuk. Kan? Dia pecahkan pintu, dia rosak dan niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji terhadap seorang wanita yang suci di dalam rumahnya. Kan? Lalu berlaku pergelutan. Dia nak diusik orang perempuan yang dia tak tahu latar belakang. Rupanya cikgu taekwondo. Dia pergi usik, kawan tu nak terekam dia, sekali dia flying kick, hilang kepala. Contohlah, kan? Kan? Mati. Kan? Kena kepala, tewing sekejap, jatuh, terantuk dekat mana-mana bucu, balik awal. Mati. Dia bukannya nak bunuh, dia nak mempertahankan diri. Adakah dia dikira sebagai pembunuh? Ni satu benda yang kita kena teliti.
Jangan asal seorang yang daripada dia menyebabkan kematian seorang, kita pun hukum, hang tak boleh terima pusaka pasal hang dah kategori pembunuh. Oh, cantik muka. Pembunuh ni memang dengan niat dia pergi bunuh orang. Kan? Dia geram. Contoh, dia marah. Orang tu ada seseorang yang pernah mengganggu ataupun menyebabkan maruah keluarga kita jatuh apa semua, ataupun menyebabkan ada seorang yang telah menyebabkan ahli keluarga kita ni cedera ke apa, kita nak jadi hero. Kita pergi jumpa orang tu, marah, berlaku pergaduhan. Sekali kita debik, kena pula tangan besar-besar macam ni kan. Astagfirullah. Debik, jalan terus balik awal dengan niat pergi tu nak membuat sesuatu. Maka jika penghakiman menjatuhkan hukuman dia menyebabkan kematian, maka dia termasuk dalam kategori ini. Sebab tu penting bila Nabi SAW menyuruh kita untuk menahan marah. Penting, ada sebab dia banyak perkara, termasuk hal berkait rapat dengan masa depan, iaitu hal yang berkait rapat dengan pemilikan harta. Sebab tu kalau kita lihat satu ayat dalam surah Ibrahim, subhanallah, ayat 34, yang Allah Ta'ala sebut, Ustaz ingat Ustaz? Ayat 34 surah Ibrahim. Masa ni pula aku blank. Tapi ayat 34, saya ingat dia kalimah sa'alah, minta. Dia bukan masalah minta, tapi masalah apa yang Allah Ta'ala nak beri. Apa yang Allah Ta'ala beri, apa yang telah Allah jamin dalam bentuk harta atau bentuk nikmat. Ya, wa atainakum, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kepala ayat dia, tapi kena tolong habis, kita ingat juga. Astagfirullah. Kalau dah beleng-beleng habis, la ilaha illallah, nak menunjukkan manusia. Kan, software pun dia ada waktu dia kong kan. Ini kan kita, saya bulan-bulan yang penat nguruskan mak, nguruskan anak kan. Ni jaga mak pula kan. Subhanallah. Kalau terkucil saya minta ampun, minta maaf, bukan saya saja nak ponting, tapi memang kena ponting. Dah habis gas sangat lah kan. Allahu Akbar. Kat mana tadi Ustaz? Wa atainakum. Wal akhiral ayat sa'altumu kan. Sa'altumu. Dia perkataan kalimah sa'altu, kita minta. Apa yang kita minta? Itu satu. Tapi ayat itu tidak merujuk pada apa yang kita minta semata-mata, tetapi ayat itu nak menunjukkan apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, apa yang boleh kita terima dari sudut nikmat, harta dan seumpamanya. Jadi kalau kita tak hati-hati dalam bab tindak, dalam urusan kehidupan kita, tindak tanduk kita, mulut kita, kan, mulut ni kadang-kadang pembuka kepada perbalahan, tindak tanduk kita pembuka kepada persengketaan. Jadi kalau kita ni tidak berakhlak seperti berakhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat kasih sayang Allah, malah kita akan dijauhi oleh Allah, hilang daripada kecintaan Allah, hilang daripada rahmat Allah. Maka apa yang berlaku? Kebencian. Apa yang akan berlaku? Tidak lagi ada dalam bimbingan Allah, tapi dibimbing oleh syaitan. Bila dibimbing oleh syaitan, maka kita sudah pasti kita akan bertindak dengan apa saja, barangkali termasuk perbuatan-perbuatan di luar dugaan. Sebab tu bila Nabi kata tahan marah, sahabat tanya, lagi tahan marahmu, lagi dia nak minta amal apa yang terbaik. Nabi kata tahan marah sampai kali keempat. Itu je, ya itu baik padamu. Kan? Sahabat dia taat, dengar sahabat Nabi. Dengar Nabi kata tahan marah, balik dia tahan sungguh. Orang kita bila tanya amalan apa Ustaz untuk kita, dia kata tahan marah. Itu je. Kita selalu nak advance kan. Betul, saya teringat satu hadis. Hadis ni dia dari sudut sanad lah, dan matannya ada kelemahan sikit. Tapi menariknya matan hadis ni yang dilaporkan oleh Abdullah bin Murkan. Dia jumpa, ya Rasulullah, ajarkan satu ilmu yang luar biasa.
Wah, luar biasa ni, tuan-tuan. Ilmu advance. Jawa kata extraordinary. Masya Allah. Jadi Nabi SAW tanya dia, kau tahu tak bagaimana nak taat pada Allah? Tahu. Kau tahu bagaimana nak buat persediaan mati? Tahu. Balik dulu, kemaskan diri. Okey, baik. Lepas tu datang jumpa. Setahun lepas tu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tuntut, aku claim balik ilmu yang aku minta engkau ajar. Ilmu luar biasa, dia kata. Ilmu extraordinary. Nabi tengok dia bersungguh-sungguh nak ilmu luar biasa. Nabi pun ajar. Tuan-tuan, boleh salin ni. Boleh boleh salin ni, ilmu luar biasa. Nabi ajar ni. Okey, dia ada cara dia. Cara dia, Nabi suruh Abdullah bin Murkan letak tapak tangan dekat dada. Dia pun letak. Pakai letak belakang. Saya cerita pun tak tahu lah. Sebab luar daripada dugaan. Nabi suruh letak kat dada. Sebab nak nampakkan dia punya apa, kesungguhan dia pasal nak ilmu luar biasa. Sekali Nabi cakap apa? Apa yang kau nak, kebaikan apa yang kau nak daripada manusia? Dia tak sempat jawab lagi. Nabi jawab. Nabi kata, begitulah manusia inginkan kebaikan daripadamu. Itulah ilmu luar biasa. Kita pun dah setengah orang dah standby nak saling. Kan? Bukan sini lah, tempat lain. Sini. Dia letak tangan. Nak apa? Sebenarnya Nabi nak ajar pada kita, seorang tu jadi luar biasa apabila jika kita inginkan kebaikan pada tiap-tiap manusia. Begitu jugalah Allah mahukan kita berlaku baik, melakukan kebaikan kepada manusia dengan segenap segi. Walau tak buah hati sekalipun, cuba untuk bersangka baik. Walau dalam keadaan apa pun, cuba untuk memisahkan diri daripada fitnah dan juga beban fitnah dan juga keburukan manusia. Kan? Itulah Muslim. Itulah Muslim yang beriman. Muslim beriman pada seorang yang menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kategori bila bincang seorang yang menjadi penghalang, bukan menjadi penghalang, yang termasuk dalam kategori penghalang, penyebab kepada dia menjadi terhalang untuk menerima pusaka kerana dia bertindak melepasi batas yang ditentukan oleh syarak. Advance sangat, ikut kata hati, mati. Betul lah peribahasa Melayu. Kan? Apa sebelum tu? Ikut kata hati, mati. Ikut rasa binasa. Subhanallah. Saya ada sahabat saya yang dia kata dia ubah. Ikut hati, mati. Ikut rasa ikut rasa kenyang, dia kata. Aduh. Patutlah sekali dia kata apa? Daripada membazir, baik membatil. Ini semua nak menghalalkan makan lebih pada patut. Allah Akbar. Dia ustaz ni, dia satu kelebihan, dia sentiasa ada idea untuk memberi jawapan. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, tindakan seseorang itulah yang menjustifikasikan seseorang untuk menjadi ataupun berada dalam kondisi, situasi seorang yang terhalang daripada mewarisi pusaka. Baik, satu masalah. Ada satu masalah. Saatna. Ni melekat ke? Tak. Oh, saya lupa yang ni tak ada wire. Cari wire. Okey. Ini sabotaj ni lama tak datang. Katalah 3 beradik. Anak lelaki, ada isteri. 1 anak perempuan, 1 anak lelaki. Ni anak lelaki, ni anak perempuan. Contohlah, ada anak. Ni maka pen pun merajuk saya. Okey, baik. Ayah meninggal dunia. Mak ada harta. Minta maaf. Sebelum ayah meninggal dia, minta maaf.
anak lelaki dia ni meninggal dunia. Lepas tu ayah meninggal dunia. Ni pertama. Kedua. Baik. Anak lelaki ni meninggal dunia disebabkan hukuman gantung disebabkan kerana membunuh. Sah memang dia ni membunuh. Hukum gantung. Kesalahan kerana membunuh dengan niat. Kan? Dengan niat. Iyalah. Sekembuli tersebut. Okay, baik. Jadi dia meninggal dunia sebelum bapa. Baik. Nampak tak masalah dia? Jadi ayah dia ni meninggal selepas hukuman dia. Sedih sangat, malu ke apa, stres, meninggal. Okey, baik. Ada harta banyak. Tanah bereka-reka, bergelung-gelung. Duit banyak apa semua. Okey, baik. Sampai waktu faraid. Mak dapat, betul? Satu, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Satu pelah. Allahu Akbar. Dua-dua dah meninggal. Ada. 1/8, tak apalah. 1/8. Anak lelaki, asal ada 2. Mati seorang. Anak lelaki, anak perempuan. Baik, saya nak tanya. Cucu ni dapat tak? Cucu ni ada cucu lelaki seorang, cucu perempuan seorang, tak ada masalah lah. Cucu ni dapat tak? Okey. Apa dia? Ayah dia meninggal sebabkan cucu tak dapat disebabkan ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal. Yalah, ayah dia meninggal. Meninggal kalau sebab ayah dia meninggal tak betul. Dia tetap dapat. Lebih awal daripada ayah dia meninggal. 2. Jawapan yang ketiga, dia ni mati disebabkan kerana hukuman gantung. Dia disahkan sebagai, dijatuhi hukum sebagai pembunuh. Dan memang dia bunuh orang pun, dia bukan bunuh kucing. Cucu dia ni dapat tak harta tok dia? Ada 2 situasi. Situasi pertama, dia meninggal dulu pada bapak dia. Situasi kedua, dia dikategorikan pembunuh. Cucu dia dapat tak? Okey, saya tanya 2 je. Dapat atau tak? Siapa kata dapat? Stres. Tak dapat. Majoriti kata tak dapat. Ini geram betul gaya. Jangan zalim. Sabar. Dapat. Okey. Kata mati dulu. Mati dulu, isu mati dulu ni dia kena tengok dia daripada sudut macam ni. Kalau daripada atas ke bawah, siapa mati dulu tu tak ada isu. Sebab dia ada nasab. Dia panggil asabah tu, asabah fardu, wujud. Nanti kita masuk bab siapa yang dapat, siapa dapat dari kalangan lelaki dengan perempuan tu. Kita akan nampak jalur tu ke bawah. Isu siapa mati dulu dari kalangan antara adik-beradik. Kalau katakanlah dalam kes tu, Allah, siapa ada pen yang tu, maka pen yang ada dakwat. Sebab ramai orang tertukar masalah mati dulu ni. Dia dengan bapak, dia ada anak, adik-beradik sebelah ni mansuhkan terus hak cucu. Lupa harta cucu ni boleh dapat lagi sebab dia beratas. Tapi antara mereka ni, siapa mati dulu? Katakanlah 3 beradik, lupa kata ni dah tak ada dah. Ada? Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Yang kedua, katakanlah kategori ni
Macam ni. 3 adik-beradik. Ni anak sulung, ni anak nombor 2, ni anak nombor 3. Kebetulan meninggal ikut turutan. Meninggal ikut turutan. Ni ada anak, ini ada anak, yang ni tak ada anak. Ni tak ada anak. Meninggal turutan. Ni mati dulu. Ini meninggal bulan 3, ni meninggal bulan 5, ni meninggal bulan 10. Contoh. Jadi, yang tak ada anak ni, harta banyak. Harta banyak. Dia cuma ada waris tunggal dia. Mak dia je. Suami? Katalah dia ada suami. Ni anak perempuan. Oh, suami. Suami ada, ya. Dia tak nak cicit tu. Tak apalah, bagi can. Suami ada. Harta banyak. Kalau dia tak nikah pun harta banyak. Dia nak juga, tak apalah, bagilah. Ada 2 waris. Suami, mak. Waris tak ada. Baik. Sekarang ni, habis je. Mak dapat 1/6 hak dia. Suami dapat 1 sekan boleh satu apa? Dia mahkamah akan tentukan 1/2 atau 1/4. Kan? Tapi kalau ikut dari kaedah fiqh, bila dia tak ada anak dapat 1/2. Kan? Bila tak nak dapat 1. Baki ni mana? Baki ni mana? Baki ni dia akan pergi kepada Baitul Mal. Kita bincang kemudian bab Baitul Mal ni. Walaupun tajuk sepatutnya kita bincang bab Baitul Mal, tapi dia ringkas sangat. Kita bincang kemudian. Bincang masa pembahagian esok. Sebab dia ada satu perbincangan lain isu kedudukan Baitul Mal. Baik. Ni kita ambil basic kepada kerangka pembahagian. Isunya penghalang dia dibunuh. Tapi nak kena faham. Jadi bila dia baki harta ni, anak-anak ni nak menuntut. Anak apa? Anak saudara. Boleh tuntut tak? Tuntut harta yang mak saudara ni tadi. Daripada pak saudara sabit dia. Dia tuntut boleh dapat belum tentu. Sebab sebab tanya soalan tuntut boleh tak? Memanglah tuntut boleh dapat belum tentu. Sebab pak saudara, bapa dia orang, adik-beradik dengan mak dia, mak saudara dia ni mati dulu. Isunya mati dulu. Okey, dalam hal ni Baitul Mal, jika mereka merujuk ke mahkamah, dah tak ada waris lain daripada bagi ke Baitul Mal. Baitul Mal pun tak nak pegang duit orang. Selagi ada waris, maknanya selagi ada waris. Kat sinilah timbul satu lagi bahagian asabah bi ghair, asabah ma'al ghair. Siapa yang akan terima, itu mahkamah akan tentukan. Tapi dari sudut kerangka fiqahnya, dia orang tak ada lah. So, hak yang pertama dia orang ada adalah hak untuk tengok je. Itu saya dah sebut. Kan? Dia nak tuntut boleh, cubalah. Belum tentu lagi dah dapat. Tapi, bila dia mengemukakan permohonan ke mahkamah, barangkali hak pergi ke Baitul Mal ni, dia boleh terima. Barangkali. Itu kuasa mahkamah lah. Ya, kan? Tapi nak rujuk, yang macam mana yang dikatakan siapa mati dulu tak boleh. Jangan pula harta ayah yang ditinggalkan, adik-beradik kita yang meninggal dunia sebelum daripada ayah kita, cucu dia, kalau dia ada anak, cucu pada tok ni, anak saudara pada anak saudara kita ni, jangan nafikan hak dia. Dia ada bahagian dia dalam fiqh, dia ada bahagian dia. Sebab dia daripada atas ke bawah, dia bukan ke tepi. Kena faham situ. Jadi isu kedua, dia kata tak boleh. Dia kata sebab bapak dia ni penghalang, kategori penghalang, terhalang disebabkan kerana bapak dia dijatuhi hukuman bunuh. Ingat surah Ar-Rum ayat 44. Pegang ayat ni, yang bermaksud siapa yang melakukan satu keburukan, kesalahan, dosa,
keburukan, kesalahan, dosa itu jatuh hanya padanya. Siapa yang melakukan kebajikan, maka ia berhak untuk menerimanya. Dosa bunuh tu hanya pada bapak dia. Waris dia tak ada kena-mengena dengan dosa bapak dia. Yang terhalang hanya bapak dia. Isteri dia macam mana? Ya. Boleh juga. Boleh macam mana tu? Apa tu? Isteri dia. Boleh lah tolong. Boleh tolong. Tak abang tanya isteri dia macam mana? Isteri dia kenapa halang kan? Tak. Itu saya kata. Dosa ni jatuh. Dosa membunuh tu jatuh hanya pada pembunuh tu saja. Isteri, anak-anak tak ada kena-mengena. Boleh menerima bahagian. So jangan borong habis satu keluarga disebabkan kesilapan seseorang. Itu dia. Sebab dasarkan dalil dia surah Ar-Rum ayat 44. Tamak dia tadi dia buang semua. Allahu Akbar. Ini yang berlaku baru ni. Ini saya kata fresh lagi. Dia kata apa? Dia kata ayah dia meninggal dulu, tak sabit dengan penghalang ni pasal meninggal. Jadi harta daripada tok ni, mak bapak yang adik-beradik yang salah seorang meninggal ni, dia kata anak-anak ni tak layak terima. Alasan dia kata alasan dia ada enactment yang mengatakan waris terhalang. Saya tanya kepada waris yang mengatakan ada enactment ni, mahkamah yang keluarkan keputusan ni atau sendiri keluar? Guna kod enactment ni boleh, siapa pun boleh guna. Tapi nak tahu siapa yang jatuhkan. Sebab tak mungkin mahkamah yang buat bercakap macam tu. Tak mungkin. Memang mahkamah tak ada bercakap lah, yang bercakap hakim lah. Kan? Yang Arif, tak mungkin dia bercakap buta macam tu. Mesti ada bukti. Itu dia. Jadi bila dah gagak, tak lihat. Saya dah rujuk dengan peguam. Peguam mana yang tak cerdik macam ni? Kan? Dia tak akan buat cakap macam ni. Melainkan memang dia ada dealing sesuatu lah. Tak apa, aku bagi 25%. Mungkin lah. Tapi teruk now lah kalau peguam macam tu. Terbalik air. Okey. Jelas kan? Penghalang itu adalah disebabkan perbuatan yang dijustifikasikan kepada seseorang melakukannya dengan sebab, dengan niat, maka dia dikategorikan sebagai pelaku bunuh. Jadi bab bunuh ni banyak kategori bunuh. Kan? Bunuh. Dia tolak orang disebabkan orang datang nak peluk dia. Dia tolak orang datang peluk dia, ataupun orang datang nak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Dia tak reda. Lalu dia bergelut-gelut tolak tergelincir, jatuh tangga, golek-golek, pecah kepala, patah tengkuk, mati. Dalam kes dia diklasifikasikan bunuh. Tapi bunuh tanpa niat. Adakah dia pembunuh? Tidak. Jangan kita bolong semua. Kena faham kat situ. Baik. Seterusnya yang ketiga. Susah juga. Yang ketiga, penulis kitab menyatakan perbezaan agama antara Islam dan kufur. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Dan orang Islam tidak boleh mewariskan pusaka kepada orang kafir. Kerana hubungan mereka telah terputus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Kafir-kafir yang dimaksudkan ini ingkar kepada seruan untuk mengibadahi Allah, mentauhidkan Allah. Seruan padanya sampai agar dia mengimani Allah, mengaku Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang, hanya Tuhan yang layak disembah, tidak ada lain sesembah lain. Dan mengaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Maknanya dia ingkar untuk tidak mengakui akan kalimat syahadah, maka dia kafir. Kan? Baik.
Jadi isu yang terkandung daripada dalil ini, ada satu lagi poin yang telah dijamak dalam perbahasan kitab ni. Dia kumpul, dihimpun sekali. Tadi ini isu ni kafir, mana orang bukan Islam dan tidak mahu mengimani Islam. Yang dijamak perbahasan dalam ni daripada poin yang asas banyak 4 tu, yang keempat adalah murtad, riddah, murtad, keluar dari Islam. Isytihar, ada segolongan yang mengaku kami bukan Islam, dia kata, disebabkan keyakinan dia terhadap ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Bila dia kena charge dekat mahkamah sebagai pembawa ajaran yang menyeleweng, lalu dia kata kita tak berhak untuk dihukum oleh undang-undang syariah. Kenapa? Kerana kami bukan Islam, dia kata. Tapi tengok pakaian, tengok kepiah, songkok dia pakai seperti orang Islam, berperwatakan seperti mana orang Islam. Berlaku di Selangor, ada satu kumpulan yang difatwakan sebagai kumpulan sesat. Bila nak dijatuhkan hukuman dalam penghakiman di mahkamah syariah, dia dengan bagus pembelaan dia kata kami bukan Islam, so tak boleh nak jatuhkan hukuman. Dari sudut i'tikad, untuk menyelamatkan diri daripada kesilapan, memahami cara beragama, dia sanggup mengatakan bahawa dia bukan Islam. Kan? Maka saya mendengar pendapat para alamah, mereka ini murtad disebabkan kerana mengakui apa yang mereka pegang, imani dan amalkan itu tidak merujuk kepada Islam, tapi merujuk kepada ajarannya Qadiani. Wal'iyazu billahi min zalik. Dia kata itulah agama dia, Qadiani. Berbeza dengan apa yang telah Allah nyatakan dalam Quran. Maka sekaligus dia dikategorikan oleh para ulama sebagai murtad. Apa jua hubung kait dia dengan ahli keluarganya sebagai seorang Muslim, ketika nak menerima pusaka, maka mereka termasuk dalam golongan yang terhalang kerana penghalangnya mengakui bukan Islam, murtad. Itu dia. So penghalang itu adalah perbuatan, pengakuan, tindakan. So kafir ni clear cut lah, kafir. Ada orang Islam, dia beriman pada Allah dan Rasul, tapi sebahagian lagi tidak mahu menerima Islam. Jadi kita dalam Islam ni ada flexibility. Dia bila kita bercakap, ada pula suara sumbang. Yang ni kita letih sikit ni, suara sumbang, golongan liberalisme. Dia kata apa? Islam tidak adil, dia kata. Tidak ada sifat kemanusiaan dan keinsanan. Bahaya yang bercakap tu pun Muslim juga. Kata apa yang tak adilnya? Ini soal pusaka. Takkan seorang anak yang Muslim tak boleh berkhidmat pada ibu bapa yang belum Muslim? Tu ibu bapa dia yang mengandung dia. Betul, siapa cakap dia tak boleh berkhidmat? Ini masalah pusaka, pewarisan. Dia ada nasab. Hak harta orang Islam, kemuliaan dia, kewibawaan Islam. Jika orang Islam boleh berkongsi dengan begitu mudah dengan orang yang tidak mahu beriman pada Allah, apa makna lagi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan kalimah Allah? Itu yang kita nak persoalkan. Tetapi dari sudut keinsanan, Nabi tidak pernah mengajar kita memusuhi orang bukan Islam. Sehinggalah dia datang memusuhi kita dan mengancam nyawa kita. Tetapi Nabi memberikan ruang kepada orang Islam untuk berkhidmat kepada keluarganya yang berislam. Bukti bagaimana Nabi SAW meraihkan ibu kepada Aisyah, isteri, bekas isteri kepada Abu Bakar Siddiq, yang masih belum Islam, datang dari Mekah, rindu ke anak, nak tengok anak dia. Terima, layan, raih, beri makan. Tidakkah beri makan? Benda tu bukan boleh pulang balik, beri makan. Kunyah masuk perut, jadi najis. Kan? Tak sedap bunyi najis. Bahasa KKM dia kata pesticide. Wah, canggih sikit. Berbolok lidah saya.
Press ke PES? Adik-beradik lah, jangan sebut PES makanan sudah. Allahu Rabbi. Jadi kalau kita nak bagi sebelum mati, bagilah. Hak anak dia nak bagi. Terima kasih pada ibu dia. Tapi bagi anak, dah tentu dia pujuk mak dia. Nak selamatkan pada azab. Kan? Begitu. Jadi kita jangan nampak macam Islam ni terlampau sempit sehingga kan seolah-olah pusaka ni kenapa tak boleh nak dikongsi, nak memanglah sebab tu pusaka. Pusaka nak diurus mengikut ketetapan yang telah Allah tetap. Pemusaka Allah dah tetap. Sebab tu kalau kita rujuk pada ayat 34 surah Ibrahim tadi, Allah yang menentukan manusia ini untuk menerima apa yang dia terima, apa yang dia usahakan untuk diterima. Kan? Dia ada dua kategori kat situ. Sebab tu kalau kita boleh lihat, orang yang kufur pada Allah tetap menerima nikmat Allah dari sudut rahmatnya. Tetapi Allah beri dia nikmat berterusan. Hidup, cari rezeki mudah, dapat merasai apa yang dia usahakan. Semua tu untuk suruh dia berfikir. Tapi bila mana masuk dalam konteks hak orang Islam, maka dia kena hormati hak orang Islam. Kan? Dia tak boleh sekali-kali untuk mempersoalkan kenapa tak boleh walisi, sedangkan dia ada hubungan darah. Hubungan darah tidak membawa jaminan ke syurga. Tidak membawa jaminan ke syurga. Sebab sampai di yaumil mahsyar, bapa tak cara ke anak, suami tak cara ke isteri, isteri tak kisah ke lelaki. Masing-masing punya urusan yang masing-masing sedang bimbang dan takut untuk hadapi. Jadi sebab tu kita kena faham dari sudut apa yang dimaksudkan penghalang. Penghalang ini adalah tindakan perbuatan hasil daripada sikap manusia, akhlak manusia itu sendiri. So ada tiga. Pertama, disebabkan dia tu memilih jadi hamba ataupun tak tertebus jadi sebagai seorang hamba. So kisah dia ni sebagai kisah pengkisahan ataupun pencerahan mengenai hamba ni, kita dah KIV pasal benda tu tak berlaku juga. Tak berlaku dah sekarang. Yang kedua iaitu mengenai masalah bunuh ataupun kategori pembunuh. Siapa yang dimaksudkan dengan pembunuh dan bagaimana kategori pembunuh itu menyebabkan dia terhalang menerima pusaka. Jangan salah guna penghalang tu. Dia kata, kau penghalang. Bukan. Penghalang tu perbuatan. Dia tu terhalang. Jadi, bukanlah dia terhalang disebabkan asabah. Asabah ini kategori waris menunggu. Dia terhalang disebabkan ada syarat-syarat dalam kategori fardu. Dan syarat dalam kategori fardu itu bila ada kekurangan. Contoh bila waris dia tu tak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan, maka dia ada baki. Baki tu dia tak boleh pergi menuntut. Dia boleh menunggu untuk menerima. Melainkan waris adik-beradik ni tak ada anak, dia boleh menuntut. Tapi dia belum dijamin untuk menerima kerana mahkamah yang akan tentukan. Kenapa mahkamah yang akan tentukan? Dia boleh terima tak boleh terima? Sebab nak kena bukti dulu. Waris yang bagaimana dia ni? Asabah, betul asabah. Adakah bi ghair atau ma'al ghair? Dan berapa banyak yang dia boleh terima? Semuanya itu diputuskan oleh pihak mahkamah syariah. Pentingnya kita rujuk kepada orang yang ahli dan adil dalam penghakiman. InsyaAllah ada soalan setakat ni untuk tajuk ini. Ringkas tapi agak berat. Ya, ya, Cik. Okey. Macam mana ini? Saya tangguh jawapan sebab saya tak bersedia dengan jawapan tu. Sebab tu saya skip tajuk tu. Sebab saya tak ready dengan apa ni semakan.
Sebab Baitul Mal ni dia dibina dengan dua dimensi. Dimensi pertama, zaman Nabi SAW. Kedudukannya macam mana? Selepas zaman Nabi, di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, kedudukannya macam mana? Dia ada dia punya dimensi dia, ada dia penghujahan dia. Zaman kita dibangunkan dengan perundangan. Fungsi dia. Sebab tu dia tak popular. Yang popular apa dia? Amanah Raya. Yang popular amanah raya. Kenapa kewujudan amanah raya ni seolah-olah menghilangkan fungsi Baitul Mal? Adakah dia berfungsi sebagai hantu raya? Silap. Ataupun dia memudahkan urusan umat Islam. Gosok balik. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tidak bermaksud apa-apa. Cari penyakit aku ni. La ilaha illallah, astagfirullah. Nanti terlupa. Ilal sabaq. Percakapan yang terlepas. Halalkan je lah. Maafkan saya. Siapa yang kerja kat Raya pun maaf. Begitu. Jadi saya belum bersedia dengan jawapan ini. Maafkan saya, insyaAllah. Sebab saya kena bawa dari sudut rujukan berfakta. Saya tak boleh nak cerita macam cerita sembang kedai kopi. Tak best. Sebab saya kena jawab depan Tuhan esok. Baik, insyaAllah. Tapi bab yang tadi saya sebut antara itu, saya tak bermaksud dari hati. Nampak no bersalah. InsyaAllah. Ada soalan lain yang relevan dengan perbincangan? Ustaz kata tadi yang tak boleh terima lah kan. Okey, baik. Tapi kalau dia masuk Islam, dia dah. Tapi sebelum diberikan, dia bagi ke keluarga dia, tak apa kan? Dia bagi. Bagi tak apa. Tak apalah. Tapi kalau dia mati, mana selama apa yang bangsa lain memang tak boleh dapat langsung. Ya. Nahi. InsyaAllah. Jadi jika ada apa-apa persoalan lain, kita sambung selepas ni secara santai, insyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidnan ilman fahman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.